ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita sambung. Fantalaqat bihi Khadijatu hatta atat bihi Waraqah bin Naufal ibn Asad ibn Abdul Uzza ibn ammi Khadijah. Lalu Khadijah bawa Nabi. Setelah dengar cerita daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Khadijah bawa Nabi jumpa Waraqah ibn Naufal, sepupu Khadijah. Wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah. Dia ni satu orang yang memeluk agama Nasrani di zaman jahiliyah. Tanassara ay tadayyana bid-diyanati nasraniyah, beragama dengan agama Nasrani. Wa kana yaktubul kitab al-ibrani, dan dia menjadi kebiasaan dia menulis kitab Ibrani. Mana dia boleh menulis tulisan Ibrani, boleh menulis, juga boleh membaca bahasa Ibrani, iaitu bahasa yang diguna oleh orang Yahudi. Fayaktubu minal injili bil ibraniyah, maka beliau alih bahasa, tulis Injil. Injil ni bahasa asal dia bahasa Suryani. Bahasa Suryani, bahasa asal orang yang tinggal di kawasan Syria, bahasa Suryani. Jadi daripada bahasa Suryani, Waraqah akan tulis alih bahasa ataupun terjemah ke bahasa Ibrani. Daripada bahasa Suryani tukar ke bahasa Ibrani. Fi ba'di turuq, dalam sebilangan turuq, lafaznya bil Arabiyyah. Yaktubu minal injili bil Arabiyyati. Kitab Injil tu Waraqah tulis balik ataupun alih bahasa ke bahasa Arab. Boleh jadi dua-dua dia buat. Ke bahasa Ibrani pun dia buat, ke bahasa Arab pun dia buat. Supaya kita menghimpunkan riwayat yang ada dalam turuq ni. Fi ba'di turuq bil Ibraniyah wa fi ba'di turuq bil Arabiyyah. Boleh jadi dia buat dua-dua. Sebab dia ada kepakaran dalam tiga bahasa tu kan. Bahasa Suryani pun dia ada kepakaran. Bahasa Ibrani, bahasa orang Yahudi pun dia ada kepakaran. Dan bahasa Arab tu memang bahasa dia dah pun. Jadi menguasai banyak bahasa ni bagus sebenarnya. Sebanyak mungkin bahasa kita boleh kuasailah. Nabi Yusuf AS pun boleh menguasai banyak bahasa juga. Kenapa Waraqah tulis? Sebab pemeliharaan kitab terdahulu dalam bentuk penulisan. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Kami turunkan Taurat yang mana ada hidayah dan ada nur di dalamnya. Yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu wal rabbaniyun wal ahbaru bimastuhfidhu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada. Yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu wal rabbaniyun bimastuhfidhu min kitabillah.
ahbar yahkum bihan nabiyyun alladziina aslamu lil ladziina hadu war rabbaniyun wal ahbaru bimastuhfizu min kitabillah. Mereka ni diamanahkan untuk jaga kitab Allah. Macam mana mereka jaga? Dengan cara tulis. Banyak yang berlaku di kalangan mereka ni dhabtu kitabatin, dhabit kitab Taurat, dhabit kitab Injil melalui dhabtu kitabah, penyimpanan ataupun penyeturan dalam bentuk kitabah, dalam bentuk tulisan. Dhabtu sadrin tak banyak berlaku. Bila ada seorang dua yang boleh mengingati Taurat, mereka dianggap anak Allah. Macam Uzair kan, Nabi Uzair. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi berkata Uzair itu anak Allah. Kenapa dianggap anak Allah? Keajaiban ada pada baginda Uzair alaihissalam boleh mengingati Taurat. Jadi keajaiban berbeza umat ni, salah satu kemukjizatan Al-Quran ialah dalam bentuk Allah mudahkan dia untuk dihafal. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingati. Allah tanya, adakah siapa-siapa mau menghafal Quran itu, mengingati Quran? Jadi bukan angka ribuan yang hafal Quran seluruh dunia. Jutaan orang hafal Quran. Umat Islam, orang Islam, budak-budak kecil pun hafal. Suatu yang tidak berlaku pada mana-mana buku yang lain, mana-mana kitab yang lain selain Al-Quran. Sehingga hari ini tak ada siapa pun berani untuk tahrif, untuk ubah Al-Quran. Tak ada siapa pun berani tahrif. Kerana kalau dia cuba tahrif, maka boleh dia mendapat kecaman dari seluruh dunia. Seluruh dunia ada orang hafal Quran. Nak tahrif tak boleh. Nak tahrif dalam tulisan ke, nak tahrif dalam syabakatul internet, dalam online ni, nak tahrif secara online pun tak boleh. Tak berani. Berbeza dengan umat terdahulu, untuk Injil dan Taurat dan Zabur dan sebagainya, kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak menentukan al-baqa. Al-baqa ni maknanya kelangsungan sehingga hari kiamat, itu tidak ditentukan untuk kitab-kitab ini. Maka dia punya dhabt dia tu dalam bentuk dhabtu kitabah, yang mana dhabtu kitabah ni mengalami kelupusan. Mengalami kelupusan. Tulisan-tulisan tu lama-lama dia pupus, dia hilang, dia rosak. Maknanya bila tidak ada perpindahan manusia kepada manusia ni kan, jilan an jilin, generasi ke generasi, manusia ke manusia, maka itulah yang berlaku. Jadi berbetulan dengan ketentuan Allah jugalah, bahawa tidak Allah tentukan ma kutiba li hadhihi syara'i' al-baqa, syara'i Musa, syariat Nabi Isa, syariat Isawiyah, syariat Musawiyah sebagai jenis, lam yuktab laha al-baqa. Allah tidak tentukan baqa untuk syariat-syariat ini. Sebab tu dia punya dhabt dia pun dhabt yang kalau nak banding dengan dhabtul Quran adalah dhabt yang lemah. Quran punya dhabt dua-dua, dhabtu kitabatin ada, dhabtu sadrin pun ada. Jadi untuk itulah, sebagai menyempurnakan amanah jaga kitab Allah ini, maka waraqah, tulis, ahbar, rabbaniyun, pendeta-pendeta mereka tulis kitab-kitab. Antara nuskha Injil yang ditulis adalah yang ditulis oleh Maximilian, Ashabul Kahfi kan, mereka punya ketua mereka Maximilian. Dia antara yang
Dia hidup ni zaman selepas Nabi Isa. Dia antara yang mencatat kitab Injil. Sehingga bila dia tidur selama 309 tahun, kan bila keluar daripada gua bangkit semula selepas tidur, nuskhah tu masih ada. Nuskhah Injil yang dia tulis tu masih ada dan dia masih boleh baca lagi. Antara ayat Injil yang dia tulis apa dia? Al-haq alladhi kuntumul yawm takhshawna an-nutqa. Al-haq alladhi kuntumul yawm takhshawna an-nutqa bihi fi dhalam satantiquna bihi fi nur. Kebenaran yang mana hari ini kamu takut untuk bercakap dalam gelap, satu hari nanti kamu akan dapat laungkan kebenaran itu di tengah-tengah terang cahaya. Itulah yang berlaku kan bila dia bangkit daripada tidur. Dia lihat kebenaran telah tersebar di mana-mana. Wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Salah satu tujuan Allah Ta'ala bangkitkan semula mereka daripada tidur pun itu tujuannya, iaitu supaya mereka melihat sendiri kebenaran janji Allah. Allah punya janji liyuhiqqal haqqa, untuk memberi kekuatan kepada kebenaran ini. Maka Ashabul Kahfi mereka rasa macam satu malam saja. Bagi mereka hanya dalam satu malam saja kebenaran telah memperoleh kekuatan. Semalam kebenaran maghlub. Malam tadi seolah mereka rasa semalam kebenaran ditekan. Hari ini bila mereka bangkit daripada tidur, walhal masa berlalu 309 tahun, tapi mereka rasa macam satu malam saja. Hari ini bila bangkit daripada tidur, tengok kebenaran di mana-mana. Itu tujuan Allah bangkitkan mereka pun, untuk mereka melihat sendiri, melihat sendiri kebenaran, kenyataan yang ada dalam kitab Injil itu. Al-haqqul ladzi kuntumul yawm takhshawna an-nutqa bihi fi dhalam satantiquna bihi fi an-nur. Wal imanul ladzi iktasabtumuhu fi khalawatil buyut satunaduna bihi yawman fi as-sutuh, ataupun fawqa as-sutuh. Iman yang mana pada hari ini kamu mengusahakannya di dalam rumah-rumah yang sunyi, fi khalawatil buyut, dalam rumah yang sunyi. Satu hari nanti kamu akan laungkan keimanan itu, kamu akan nyatakan keimanan itu terang-terangan, walaupun di atas bumbung rumah, akan sebut terang-terang, fokus sutuh, di atas bumbung rumah. Itu di antara ayat yang ada dalam kitab Injil yang ditulis oleh Maximilian. Dia simpan di rumah dia. Selepas 300 tahun dia bangkit, masih ada kitab itu, dan masih ada garisan tangan dia. Dia highlight ayat berkenaan tu, dia highlight. Jadi Allah bangkitkan dia daripada tidur, dia bersama kawan-kawan dia untuk melihat sendiri. Dua perkara kan Allah Ta'ala tunjuk kepada mereka. Satu, bahawa al-ba'thu haqqun, bangkit semula selepas mati ni suatu perkara yang benar dan berlaku. Sebab mereka sendiri mengalami itu. Mereka sendiri mengalami macam mana bangkit selepas mati. Selepas mati 309 tahun. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Selepas 309 tahun mati, bangkit semula. Wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Dua perkara tu. Hikmah daripada mereka bangkit semula selepas mati ataupun selepas tidur 309 tahun. Hikmah yang pertama, melihat sendiri kebenaran janji Allah Subhanahu Wa Taala untuk ihqaqul haqqi. Dan yang kedua, melihat sendiri bahawa bangkit semula ni, al-ba'tsu ba'dal mauti haqqun,
Bangkit semula ni bukan perkara yang khurafat ataupun khayalan para nabi, tidak, bahkan ada hakikatnya. Kembali sini, ini sebabnya Waraqah ni tulis bimastuhfidhu, kerana menjadi amanah mereka, para ahbar, para rabbaniyin, pendeta-pendeta agama Yahudi, agama Nasara, menjadi amanah di bahu mereka menyimpan kitab ni dengan cara menulis. Wa kana yaktubul kitab al-ibraniyah fa yaktubu min al-injili bil ibraniyah wa fi ba'd at-turuq bil arabiyyah. Masya Allahu an yaktuba, sebabnya mana yang Allah kehendaki untuk dia tulis. Itulah rutin dia, kesibukan dia seharian menulis, mencatat. Sebab tu hari ni setengah-setengah institusi tahfidz ni dia ada sistem apa, selain daripada hafal, dia ada sistem apa tu, tahriri namanya tu, tulis, menulis mushaf. Itu satu apa tu, kesinambungan dan daripada apa yang dibuat oleh ahli kitab yang terdahulu sebelum kita. Maknanya kita pun bukan dhabtus sadrin saja, bagus juga kita biasakan juga dengan dhabtu kitabatin. Wa kana syaikhan kabiran qad amiyah, dia syekh yang tua yang telah pun buta matanya. Faqalat lahu Khadijah, ya ibn am, isma' min ibni akhi, dengarlah daripada anak saudaramu. Ini bahasa orang Arab, mereka punya thaqafah mereka, peradaban mereka. Orang tua-tua dipanggil am, tak semestinya am yang sebenar. Dan yang muda-muda dipanggil ibni akhi, ibni akhi, ibni akhika, anak saudara kamu. Tak semestinya anak saudara sebenar. Itu thaqafah dia gitu, peradaban dia. Mereka punya peradaban begitu. Oh, Kamboja dia ke? Pocik. Kamboja kan semua dia panggil pocik. Orang tua pocik. Kita ingat pocik betul, rupanya pocik majazan. Betul lah, orang Kamboja. Semua dia panggil pocik, macam orang Arab juga. Yang tua-tua dia panggil pocik. Faqalat lahu Khadijah, ya ibn am isma' min ibni akhik. Faqala lahu Waraqatu, ya ibn akhi madza tara, apa yang kamu lihat? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun beritahulah apa yang baginda lihat. Faqala lahu Waraqah, hadha an-namus alladhi nazzala Allahu ala Musa, ini makhluk suci, makhluk kudus yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Musa. Namus ni dari segi lughahnya lawan dia jasus. Raja biasa dia ada dua mata-mata kan, mata-mata yang meninjau kebaikan. Dia tengok siapa yang berbakti untuk negara, yang banyak khidmat kepada raja, yang membantu pentadbiran raja dan sebagainya. Itu dipanggil namus. Satu lagi mata-mata yang tinjau siapa yang nak memberontak terhadap raja, siapa yang buat perancangan jahat, siapa yang bekerjasama dengan musuh dan sebagainya, dipanggil jasus. Jasus ni mata gelap. Mata-mata gelap. Hari ini mana-mana negara pun dia ada ejen apa tu? Ejen perisikan kan? Ejen perisikan untuk jaga keselamatan negara, untuk mengelak daripada mana-mana pihak membuat apa ni, sabotaj, pengkhianatan kepada negara dan sebagainya. Maka ada ejen perisikan dia tu. Kalau apa, mana CIA kan, ada negara ejen perisikan di CIA, ada Mossad, semua ejen perisikan semua.
Semua negara ada ejen perisikan dia. Kalau dulu dalam sistem beraja dulu nama dia jasus. Yang namus ni pula perisikan yang baik, yang mencari siapa patut diberi datuk, siapa patut diberi bintang kebesaran, Tan Sri dan sebagainya, Tun dan sebagainya. Yang meninjau hal-hal yang macam tu namanya namus. Jadi Jibril alaihissalam ni diberi gelaran namus, an-namus. Maknanya mereka yang berhati murni di kalangan orang Yahudi, mereka akan panggil Jibril ni namus, makhluk suci. Sebaliknya mereka yang hatinya busuk, mereka akan menganggap Jibril ni adu, musuh mereka. Man kana aduwwan li Jibril. Orang Yahudi yang buruk hati ini, mereka menganggap Jibril itu sebagai aduwuna minal malaikah, musuh kami dari kalangan mereka. Itu orang Yahudi yang berhati busuk lah. Kenapa Waraqah sebut Nabi Musa walhal dia Nasrani? Sepatutnya disebut Nabi Isa. Kan Jibril turun belaka. Jibril alaihissalam ni datang bawa wahyu kepada semua Nabi. Nabi Musa, Nabi Isa. Wa ayyadnahu biruhil qudus. Bahkan Nabi Isa tu Allah kata, kami ta'yidkan baginda Isa alaihissalam dengan baginda Jibril alaihissalam sentiasa mengiringinya, sentiasa bersama dengan Nabi Isa. Jadi keakraban Jibril ini dengan semua Nabi. Tetapi kenapa sini Nabi Musa yang disebut? Sesalahnya Nabi Musa dapat kredit, Nabi Isa tak dapat. Kenapa? Kerana Nabi Isa alaihissalam ni orang Yahudi ikhtilaf, berbeza pendapat dalam menerima kenabiannya. Berbeza Nabi Musa, semua orang Yahudi, semua Bani Israel terima Musa alaihissalam punya nubuah. Nabi Isa ni sebahagian terima, ada yang terima, ada yang tak terima. Itu cerita di kalangan Yahudi. Di kalangan orang-orang Kristian pula, Nabi Isa ni mereka menganggap bukan punya nubuah, tapi punya bunuwah. Bukan punya nubuah, kenabian, tetapi sebaliknya punya bunuwah, anak. Mereka menganggap Isa itu anak Allah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Mereka menganggap Nabi Isa ni punya bunuwah. Bunuwah, yakni anak Allah. Jadi kerana boleh jadilah kan, kerana faktor-faktor itu Nabi di sini Waraqah ni memetik nama Nabi Musa, tidak memetik nama Nabi Isa, walaupun dia seorang Nasrani. Ya laitani fiha jada'an wa fi nusqatin jada'un. Dua-dua tu ada tu. Nusqah jada'an bin nasbi pun ada, jada'un bin raf'i pun ada. Kalau bin raf'i, i'rabnya apa? Qabalaita. Qabalaita. Jada'un kalau bin raf'i dia jadi apa? Jadi khabar laita. Kalau bin nasbi pula, apa i'rabnya? Kalau bin nasbi apa i'rabnya? Siapa nak beritahu? Kalau bin nasbi i'rabnya kena takdir lah. Takdir apa? Kuntu ya laitani, ya laitani fiha, ay fi ayyamin nubuwah. Alangkah baiknya aku
ketika hari-hari baginda menjalankan risalah, menjalankan kenabian, kuntu jada'an, aku seorang yang masih muda. Alangkah baiknya aku masih muda. Ya laitani kuntu fiha jada'an. Adapun ya laitani fiha kuntu jada'an, aku seorang yang masih muda supaya aku dapat bantu Nabi. Satu lagi tauji, kalau baca bin nasbi, laitani itu ditadmin. Tadmin makna dimasukkan di dalamnya, makna apa? Makna tamanni. Ai tamannaitu ataupun atamanna. Atamanna jada'an. Atamanna an akuna jada'an. Aku berangan-angan bahwa aku ni seorang yang masih muda. Macam ada syair katakan, ya laita ayyamas siba rawaji'a. Ya laita ayyamas siba rawaji'a. Alangkah baik aku berangan-angan, seronoknya kalau hari-hari kanak-kanak ni rawaji'a, kembali semula. Ya laita ayyamas siba rawaji'a. Jadi laita tu ditadmin, dhumina makna tamanni. Tadmin mana apa? Dhummina yudhammanu, tadminan, ditadmin di dalamnya, dimasukkan di dalamnya makna tamanni, makna berangan-angan. Maka jada'an itu menjadi maf'ul bagi tamanni, maf'ul bagi tamannaitu ataupun atamanna. Boleh faham? Jadi bil raf'i pun tak ada masalah, jadi khabar laita. Dan kalau bin nasbi pun tak ada masalah juga, dengan takdir kuntu ataupun dengan ditadmin makna tamannaitu. Jada'an ni mana apa jada'an? Jada'an mana muda lah, muda. Dalam ahkam tadhiyah, ahkam udhiyah kan ada istilah jada'atu dha'nin, biri-biri yang jada'ah. Apa makna? Biri-biri yang berumur setahun. Cukup umur untuk buat kurban. Kalau untuk biri-biri ialah yang berumur berapa? Setahun kan, jada'atu dha'nin. Tadiyatu ma'zin. Kalau kambing 2 tahun. Kalau biri-biri setahun. Setahun itu jada'ah. Jada'ah ni kira umur muda lah, muda. Dia tak sama tu. Kalau muda bagi unta 5 tahun, muda bagi biri-biri setahun, tak sama. Kalau muda bagi manusia, berapa muda bagi manusia? Berapa? 20 tahun. 20 tahun. Muda. Umur muda, umur jada', umur muda bagi manusia ni, umur dia gagah 20 tahun, 20 tahun, 25 tahun gitu. Ya laitani fiha jada'an. Laitani akunu hayyan. Alangkah seronoknya kalau aku masih hidup. Idh yukhrijuka qaumuka, ketika mana kaum kamu usir kamu keluar daripada Mekah. Banyak-banyak berita andaian buruk yang dicerita oleh Waraqah, kaum-kamu akan memusuhi kamu, kaum-kamu akan boykot kamu, akan mendatangkan macam-macam idza kepada kamu. Itu Nabi diam je. Tapi bila cerita ikhraj ni, Nabi menzahirkan baginda punya terkejut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awa mukhrijiyahum. Terkejut. Kenapa terkejut? Yang lain andaian ataupun ramalan-ramalan buruk ni
Ada banyak lagi yang diberitahu oleh Waraqah, tapi Nabi tidak menzahirkan terkejut, tak zahirkan baginda punya kegundahan. Yang ni Nabi menzahirkan baginda punya kebimbangan, kegundahan. Sebab apa? Sebab ikhraj ni satu perkara yang sama sekali tidak ditawakkur. Ikhraj ataupun usir ni tidak terbayang langsung dalam fikiran Nabi. Kalau dimusuhi kerana nak menyebar kebenaran, dibalik dengan batu misalnya, diletak duri ke apa ke, itu tidaklah pelik sangat, biasa untuk kebenaran. Nabi-Nabi terdahulu pun didatangkan pelbagai idak, tapi ikhraj ni suatu yang pelik kerana Makkah merupakan watan, tanah air nenek moyang Nabi. Asal usul yang tinggal di Mekah ni ialah Nabi Ismail AS. Nabi punya nenek moyang Nabi, al-aba wal ajdad Nabi. Asalnya Nabi punya tanah air. Orang lain datang menumpang, tiba-tiba mereka nak usir Nabi keluar daripada Mekah. Ini suatu yang musma'gul marrah, orang kata musma'gul, tak logik langsung, tak munasabah langsung. Musma'gul marrah, musma'gul, mus mana tidak, ma'kul logik, marrah sama sekali, musma'gul marrah, musma'gul marrah, tak logik sama sekali. Itu yang Nabi terkejut. Aw mukhrijiyahum. Allamah Zamakhsyari kata kalimah yang semacam ini dia ada ma'tuf alaihi tu. Apa dia ditakdirkan ma'tuf alaihi di sini? Mu'adiyya wa mukhrijiyya hum. Adakah akan memusuhi aku dan mengusir aku mereka? Jadi waw tu wa'ataf, ma'tuf alaihinya mahdhuf. Apa dia takdirnya? Mu'adiyya, apakah memusuhi aku, wa mukhrijiyah, dan mengusir aku, hum mereka. Tentang i'rab hum tu ada dua bentuk i'rab. Satunya kita kata dia mubtada muakhar, dan mukhrijiyah kemudian jadi berlaku i'lal jadi mukhrijiyah, itu khabar muqaddam. Hum mubtada muakhar, mukhrijiyah ataupun mukhrijiyah khabar muqaddam. Itu satu i'rab dia. Dan kenapa kita tak jadikan mukhrijiyah mubtada, hum khabar? Tak boleh. Tak boleh, sebabnya mukhrijiyah tu dia nakirah tu. Walaupun dia idhafat kepada dhamiriyah, mukhriju, asal dia mukhrijuna, kemudian nak idhafat dibuang nun wiqayah, dibuang jadi mukhrijuyah, lepas tu berlaku i'lal jadi mukhrijiyah. Walaupun dia tu pada zahirnya nampak ma'rifah, tetapi dia sebenarnya nakirah. Kerana dia nakirah, dia tak boleh jadi mubtada. Nakirah kan tak boleh jadi mubtada. Wala yakunul mubtada nakiratan. Mubtada nakirah tak boleh illa bi musawwirin, disebut dalam kitab Kawakib. Melainkan kena ada musawwir, kena ada mujawwiz, dia tu perkara yang membolehkan. Di sini tak boleh sebab apa? Kan idhafah kan ma'rifah kan, mudhaf ila dhamir pula tu, wal mudhaf ila al ma'rifati ma'rifatun. Sepatutnya mukhriju ya tu, mukhrij itu sepatutnya ma'rifah, sebab dia diidhafah kepada dhamir. Okey, bukankah dhamir tu a'raful ma'arif? Bukankah dhamir itu ma'rifah yang paling ma'rifah? Sepatutnya ma'rifah, tetapi kenapa tidak dianggap ma'rifah? Sehingga dia tak boleh jadi mubtada, sehingga hum yang jadi mubtada muakhar.
Sebab dia punya idhafat tu idhafat lafziyah saja, bukan idhafat ma'nawiyah, idhafat pada lafaz saja. Secara hakikatnya tidak idhafat. Sebab ya tu kan dhamir maf'ul, bukan dhamir fa'il. Apakah akan mengeluarkan akan aku? Apakah mengeluarkan aku mereka? Jadi akan daku itu dhamir maf'ul kan. Idhafat ma'nawiyah ni bila dia dhamir, bila memberi faedah milik. Bila memberi faedah milik. Maknanya mudhaf tu diidhafat kepada fa'il misalnya. Bila idhafat pada maf'ul dia tidak memberi makna milik. Boleh faham ke tu? Bila idhafat pada maf'ul dia jadi idhafat lafziyah saja, tidak idhafat ma'nawiyah. Maka dia tetap nakirah. Kerana nakirahnya dia tak boleh jadi mubtada. Okey? Boleh faham? Faham ke faham? Tak ada seorang jawab ni. Faham? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah bagi faham. Itu i'rab yang pertama. Yang kedua, mukhrijuna tu kan, mukhrijiyah tu dia jadi fa'il, isim fa'il yang mana ya'malu amal al-fi'li. Ya'malu amal al-fi'li, dia beramal sebagai fi'il. Dan hum tu fa'ilun. Hum tu jadi apa? Fa'il bagi mukhriju ya. Dan kalau i'rab ni dia akan masuk dalam lughah akalunil baraghith. Akaluni al-baraghith. Maknanya sudah ada fa'il. Hum tu sudah ada fa'il, tapi dhamirnya tetap dijamakkan. Sepatutnya bila ada fa'il, dhamirnya tu tak dijamakkan. Di sini dhamirnya dijamakkan. Al-mukhriju ya hum. Boleh faham ke? Macam lughah akalunil baraghith kan, baraghith itu sudah jamak. Sepatutnya akalani ataupun akalatni al-baraghith. Tapi di zahir didatangkan akaluni dengan dhamir jamak. Itu sebagai satu syadz dalam bahasa Arab, akalunil baraghith. Boleh faham? Kalau kita guna i'rab yang kedua, hum tu akan jadi fa'il. Fa'il bagi mukhrijuya. Mukhrijuya tu isim fa'il yang mana ya'malu amalan fi'li. Boleh? Dan hum tu jadi apa? Jadi fa'il. Tetapi nama dia fa'il sadda masaddal khabar. Fa'il yang mana pada masa yang sama dia berada pada tempat khabar. Fa'il sadda masaddal khabar. Okey. Jadi dua bentuk i'rab lah. Qala na'am. Kata Waraqah, ya, lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bi illa udiyah. Siapa saja, mana-mana lelaki datang seperti yang kamu bawa, semuanya akan dimusuhi. Sekiranya mencapai aku, mendapatkan aku yaumuka, hari kamu menzahirkan nubuwah, ansurka, nescaya aku akan bantu kamu nasran muazzara, bantuan yang kuat, bantuan yang gagah, pertolongan yang gagah. Semalam yang syab Waraqatu antufiya. Tidak lama selepas itu Waraqah mangkat. Lam yang syab ni dengan mana tidak lama. Tidak lama berlalu masa, Waraqah pun tufiya, meninggal dunia. Wa fatarul wahyu, dan wahyu terhenti untuk beberapa lama. Ada riwayat kata 3 tahun. Fatratul wahyi ni ada pendapat kata 3 tahun. Berdasarkan riwayat daripada Imam Sya'bi, unzilat alaihi nubuwah wa huwa ibnu arba'ina sanah. Ni ada riwayat daripada Imam Sya'bi, baginda memperolehi nubuwah ketika berumur 40 tahun. Kemudian berlaku fatratul wahyi, faqarana bi nubuwati Israfil alaihi salam 3 sinin. Allah Ta'ala iringkan baginda punya nubuwah dengan kedatangan malaikat Israfil. Malaikat Israfil yang datang untuk menenangkan Nabi. Selama 3 tahun tu Jibril tak datang.
thalatha sinin, selama 3 tahun. Jadi berdasarkan riwayat ini, ba'dul a'immah punya pendapat bahawa fatratul wahyi ini 3 tahun. Ada pendapat kata 2 tahun, ada kata 2 tahun setengah fatratul wahyi. Hikmah daripada fatratul wahyi kita dah cerita dah sebelum ni, antaranya supaya Nabi meredakan sikit, rilis sikit baginda punya penanggungan, beratnya keterkejutan baginda menerima qaulan thaqila, wahyu yang berat ni baginda terima, supaya reda sikit baginda punya keterkejutan tu, maka didatangkan fatratul wahyi, terhenti seketika wahyu. Dan yang kedua, hikmahnya supaya menambah kerinduan Nabi SAW kepada wahyu. Okay, kita berhenti setakat dulu insyaAllah. Wassallallahu ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.